Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang era pemerintahan kerajaan Islam, kerajaan Khulafa' Ar-Rashidin. Yang pertama sekali ialah ciri kepimpinan Khulafa' Ar-Rashidin. Yang pertama ialah Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau merupakan seorang yang berpandangan jauh. Beliau telah mengarahkan Zaid bin Sabit mengetuai usaha menghimpunkan tulisan ayat Al-Quran yang terdapat pada kepingan-kepingan batu, tulang, pelepah tamar dan kulit haiwan kerana ramai penghafaz Al-Quran terkorban dalam peperangan Yamamah. Seterusnya, beliau setia dengan arahan Rasulullah. Beliau meneruskan tindakan Rasulullah untuk menghantar Uthman bin Zaid sebagai Panglima Angkatan Tentera Islam kepada Kerajaan Ghassan kerana telah membunuh utusan Rasulullah. Yang ketiga, beliau mengamalkan syura, mengambil kira pandangan para sahabat dalam menentukan strategi peperangan menentang tentera Rom. Yang keempat, beliau seorang yang tegas dalam memerangi golongan murtad, nabi palsu dan golongan yang ingkar membayar zakat. Seterusnya, Saidina Umar bin Al-Khattab. Beliau tegas menggantikan kepimpinan Khalid bin Al-Walid sebagai Panglima Angkatan Tentera Islam dengan Abu Ubaidah semasa Perang Yamamah. Seterusnya, beliau seorang yang berfikiran terbuka. Beliau bersedia ditegur Rasulullah dan menerima pendapat daripada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq tentang pembebasan tawanan Perang Badar kerana menghormati keputusan mesyuarat. Yang ketiga, beliau merupakan seorang yang adil. Beliau memastikan kebajikan rakyat terpelihara dengan meninjau sendiri keadaan rakyatnya termasuk menyamar sebagai rakyat biasa. Yang keempat, beliau seorang yang cekap. Beliau telah menubuhkan Majlis Syura dan beberapa jabatan baharu serta mengemaskini Baitul Mal bagi melicingkan pentadbiran negara. Beliau juga membahagikan wilayah Islam kepada beberapa bahagian pentadbiran di bawah kuasa seorang gubernur yang cekap seperti Muawiyah bin Abu Sufyan dan Amr bin Al-As. Seterusnya, Saidina Uthman bin Affan. Beliau merupakan seorang yang berpandangan jauh. Beliau menubuhkan jawatan kuasa khas pembukuan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit menggunakan lahjah Arab Quraisy yang dikenali sebagai Mushaf Uthmani demi memelihara kesucian Al-Quran. Seterusnya, beliau prihatin menyumbangkan harta dan kekayaan untuk pertahanan negara. Beliau juga membesarkan Masjid Nabawi untuk keperluan dan keselesaan umat Islam. Selain itu, beliau juga seorang yang inovatif. Beliau menubuhkan Angkatan Tentera Laut Islam sehingga berjaya meluaskan empayar Islam khususnya di Syam dan Mesir. Selain itu, beliau juga seorang yang berfikiran terbuka. Beliau melonggarkan syarat penggunaan harta Baitul Mal. Beliau juga membenarkan sahabat keluar dari kota Madinah. Akhir sekali, Saidina Ali bin Abi Talib. Beliau merupakan seorang yang tegas. Beliau memecat beberapa gubernur yang dilantik oleh Khalifah Uthman untuk meredakan kemarahan puak pemberontakan. Seterusnya, beliau juga merupakan seorang yang berpandangan jauh. Beliau menangguhkan hukuman qisas terhadap pembunuh Khalifah Uthman kerana keadaan negara yang masih huru-hara dan dikuasai oleh puak pemberontak. Yang ketiga, beliau seorang yang berilmu. Beliau memiliki ketinggian ilmu dalam pelbagai bidang sehingga dilantik menjadi hakim di Yaman. Akhir sekali, beliau merupakan seorang yang berani. Beliau menyertai hampir ke semua peperangan seperti Perang Badar dan Perang Khaybar serta berada di barisan hadapan. Beliau sanggup menerima jawatan khalifah walaupun mengetahui bebanan yang bakal dihadapi. Yang kedua, pencapaian pemerintahan Khulafa' Ar-Rashidin. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dari segi agama, beliau telah berjaya memerangi golongan murtad, nabi palsu dan golongan yang ingkar membayar zakat. Dari segi politik pula, pembukaan wilayah baru Islam di bahagian Iraq dan Syam. Dari segi pendidikan pula, beliau mengumpul dan menulis semula naskah Al-Quran susulan 70 orang penghafaz Al-Quran syahid dalam peperangan Yamamah. Khalifah Umar bin Al-Khattab. Dari segi agama, beliau menyebarkan dakwah Islam sehingga tersebar di wilayah Mesir, Parsi dan Rom. Dari segi politik, beliau menubuhkan Majlis Syura
Jabatan Tentera, Jabatan Polis, Jabatan Percukaian dan Jabatan Perbendaharaan Negara. Dari segi ekonomi, beliau memajukan sistem pengairan dan saliran melalui pembinaan terusan Amirul Mukminin di Mesir dan empangan Abu Musa di Basrah. Dari segi sosial, beliau mengasaskan takwim Islam sebagai asas permulaan pengiraan tahun hijrah. Dari segi ketenteraan, beliau meneruskan pembebasan negeri di wilayah Iraq dan membuka Baitul Maqdis, Palestin dan Mesir. Dari segi pendidikan, beliau meneruskan sekolah iaitu Al-Kutab yang dikhususkan untuk kanak-kanak. Khalifah Uthman bin Affan. Dari segi politik, beliau berjaya mematahkan pemberontakan dan penaklukan serta meluaskan kuasa wilayah Islam hingga ke Rom, Mesir dan Afrika Utara serta menaung Pulau Cyprus. Dari segi ketenteraan, beliau menubuhkan Angkatan Tentera Laut Islam yang pertama bagi tujuan keselamatan dan perluasan kuasa. Dari segi pendidikan, beliau menjelaraskan bacaan dan penulisan Mushaf Al-Quran menggunakan bahasa Quraisy dengan nama Mushaf Utsmani. Khalifah Ali bin Abu Talib. Dari segi ekonomi, beliau meneruskan kutipan jizyah yang dikenakan terhadap golongan dhimmi. Yang ketiga, iktibar pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin. Sebagai umat Islam, kita hendaklah mencontohi kepimpinan khalifah dengan mengutamakan kesejahteraan agama, rakyat dan negara. Kita hendaklah mengukuhkan perpaduan umat Islam dengan memelihara hak antara satu sama lain. Kita hendaklah menyumbangkan kepakaran untuk pembangunan dan kemajuan negara. Kita hendaklah mengamalkan akhlak yang terpuji agar menjadi contoh teladan yang baik. Kita hendaklah menyokong kegiatan ekonomi umat Islam supaya umat Islam dihormati.